الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ مسلم رحمه الله تعالى. شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. InsyaAllah kita akan menyambung pembacaan hadis kita yang ke-6 InsyaAllah. Dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tuan-tuan dan perempuan masih lagi dapat sama-sama hadir dalam majlis daurah kita. Ingatlah tuan-tuan dan perempuan sekalian, bahwasanya setiap langkah kita menuju rumah Allah, menuju majlis ilmu, majlis zikir, satu langkah diampunkan dosa, satu langkah diangkatkan derajat. Kita mai kerap tak apa. Kenapa? Lagi kerap kita datang, ulang datang ke sini, ke rumah Allah, ke majlis ilmu, majlis zikir, setiap langkah kita keluar pada rumah, satu langkah diampunkan satu dosa, satu langkah lagi diangkat satu darjat. Dan lagi banyak kita ulang alik ke rumah Allah, tempat majlis zikir dan sebagainya, lebih banyak lagi kita akan Allah nak dapat darjat dan juga keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukurlah kerana Allah beri kita taufik dan hidayah untuk kita mendapat kelebihan yang besar ni. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-6. Ke-6. Okey, muka surat. Tak ada muka surat. Hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Jangan sembang. Jangan sembang. Apa? Abang kawan jangan sembang. Majlis hadis kena jaga adab betul tak? Jaga hadis adab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bacakan kalam Rasulullah, kita kena betul-betul jaga adab. Cara duduk kita, cara ikhlaskan niat kita, khusyukkan hati kita, itu penting. Dan jangan kita sembang. Sembang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang duduk tepi tu, duduk depan. Duduk tepi tak kira sembang tak? Depan. Duduk depan ni. Depan ni kosong banyak. Duduk rapat, duduk tepi ustaz ni pun tak apa lah. Lagi tak apa, tak masalah, dekat tak apa. Okey, jangan sembang. Kalau guru kami, waktu dia ajar hadis, ada orang cakap, dia tutup kitab, wallahualam, tak payah mengaji dah, tak berkat dah. Dia tegas. Sebab adab dalam bentuk ilmu. Jangan sembang. Kadang punya handset, dia kata tak payah mengaji ya, ganggu. Sebab pentingnya adab. Bila kita beradab, kita jaga sungguh-sungguh adab dalam majlis ilmu, tambah-tambah adab ketika mana kita membaca hadis Nabi SAW, waktu tu akan turun berkat, rahmat, keampunan Allah. Para malaikat akan duduk berdoa pada kita. Tapi kalau kita tak jaga adab, takut keberkatan terangkat, rahmat tak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting kita apa? Tak marah akan marah, pesan saja. Allah. Penting jaga adab saja. Okey, Allah SWT. Terus. Allah SWT Muhammad. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qala radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu
wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqala laisa kadzalika, laisa kadzaliki, walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu, wa innal kafira idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, itu salah seorang daripada isteri Rasulullah. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa kata Rasulullah SAW yang maksudnya, siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, siapa yang cinta Allah untuk bertemu dengan Allah. Sebab apa orang ni bercinta untuk bertemu dengan Allah? Sebab Allah itu yang dia cinta. Allah itu yang dia cinta. Seperti mana seseorang kalau dikasih kepada seseorang, dia akan suka untuk bertemu. Dia tak suka berjauh. Dia tak suka berpisah. Bahkan berpisahnya dengan orang kita kasih itu satu musibah, satu dia panggil azab, keperitan. Sebab itu dah dalam satu kata-kata ulama kata apa? Al-Imam Shibli, Imam Shibli ni termasuk ulama salafun salih yang mana hidup sekitar lahir 247 Hijrah, wafat 334 Hijrah. Kata Imam Shibli rahimahullah, kata dia, law dafantum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ah. Kata dia, apabila engkau telah mengecati manisnya dekat dengan Allah, nescaya kamu akan rasa pahitnya putus hubungan dengan Allah. Maksudnya siapa yang dia dah rasa kasih pada Allah, dia dah dapat cinta Allah, kalaulah dia itu terputus daripada Allah rahmat ataupun Allah, hilang perasaan kasih pada Allah dalam hati dia, dia akan rasa apa? Bagi orang pernah rasa cinta Allah, dia akan rasa betapa pahitnya, betapa peritnya, pahitnya. Kenapa? Berhubungan dengan Allah, hablum minallah, berhubungan dengan Allah, cinta pada Allah dan Allah cinta kita, itu hubungan yang paling indah. Cinta pada Allah, perasaan cinta pada Allah lebih indah daripada semua keindahan yang ada atas muka dunia ni. Tak ada nilai. Bagi orang yang pernah rasa kasih pada Allah, bila hilang rasa perasaan kasih, bagi dia itu satu perasaan, satu rasa yang paling pahit sekali. Allah SWT. Sebab itulah Allah SWT, kita ni kalaulah kita pernah berzikir subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun baca Quran, ataupun salat, kita buat semua amal soleh, tiba-tiba dalam hati kita rasa perasaan dengan Allah, rasa rindu, rasa kasih, rasa takut, rasa malu, rasa macam-macam dengan Tuhan. Kata ulama, qulubul ahrar kuburul asrar. Kata ulama, qulubul ahrar kuburul asrar. Qulub, hati. Allah, kubur. Qulubul ahrar, hati orang yang merdeka itu, kata ulama, maksudnya apa? Hati orang yang tak ikut nafsu, hati orang yang dia dah mendapat cinta kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka ni, kata ulama, kuburul asrar. Allah sana. Kubur maksudnya tersimpan. Macam kita lah, bila kita mati kita kena simpan. Simpan maksudnya apa? Simpan jenazah. Dia nak panggil kubur. Kuburul asrar, hati para awliya Allah, hati para kekasih Allah, orang yang bebas daripada tawanan nafsu, hati mereka kuburul asrar. Hati mereka itu menjadi simpanan segala rahsia. Apa itu rahsia? Segala perasaan-perasaan Allah SWT Muhammad, perasaan-perasaan, kemanisan-kemanisan Allah SWT Muhammad, dipanggil zauqiyah dengan Allah, rasa. Bahkan kata ulama yang lain, seorang awliya Allah, setiap hari mereka akan merasa 70 perasaan dengan Allah, bertukar-tukar. Rasa takut pada Allah, hilang reda sikit rasa takut pada Allah, rasa malu pula, rasa rindu nak pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, ataupun menangis Allah SWT. Lagi rasa perasaan apa? Nak solat, perasaan nak buat baik, perasaan
nak pergi mengaji. Ni perasaan kekasih Allah. Kekasih Allah, wali Allah, orang yang Allah kasih, dalam hati dia ada perasaan. Bagi orang yang Allah tak kasih, dalam hati dia kosong. Ibadat kosong, berzikir pun kosong. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi penting nak dapat semua ni macam mana? Kita kena jadi orang ahrar. Qulubul ahrar. Apa orang ahrar? Orang yang merdeka. Maksudnya kita kena mujahadah, berusaha setiap hari melawan nafsu dan tidak mengikut kehendak nafsu, tapi kita membawa diri kita mengikut kehendak Allah. Kita akan sampai. Takkan sampai. Para sahabat Nabi SAW kalau solat menangis, kalau zikir menangis. Sayyidina Ikrimah, seorang sahabat Rasulullah, pegang Quran. Waktu pegang Quran nak buka tu, menangis. Nangis. Cerita ni diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia menangis tu sambil dia kata, ini kalam Allah, ini kalam Allah. Tak baca lagi, tapi menangislah pegang Quran. Kenapa? Perasaan dengan kalam Allah. Kenapa? Ini kalam kekasih. Ini kalam yang maha agung. Ini kalam pencipta dunia, pencipta akhirat, pencipta semua makhluk. Allah SWT. Ini kalam yang maha agung, Allah, yang maha segala-gala, yang memberi rezeki pada aku. Dia rasa, dia pegang tu, dia rasa ini kalam yang agung. Dia takut, dia rasa gerun. Allah SWT. Jadi menyebabkan dia pegang tu sambil dia kata ini kalam Allah, ini kalam Allah. Menangis pegang Quran tu dah menangis dah. Tu baca menangis lagi. Ni siapa ni? Orang yang ahrar, wali Allah, kekasih Allah. Mereka ada perasaan dengan Allah. Kalau kekasih dunia, kata ulama, ada perasaan dengan dunia. Allah SWT. Kita tengok motor orang besar, kita suka motor besar. Apa perasaan kita bila tengok motor besar? Motor besar lalu kita hush. Motor nama apa tu motor tu? 750 tau, 85. Oh. Perasaan. Kenapa? Hati kasih pada dunia. Kalau hati kasih pada Allah, dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dia mula dah ambil wudu. Dia orang dengar ada majlis ilmu. Ada majlis ilmu. Majlis ilmu ni apa? Majlis Allah, majlis Rasulullah. Kata ulama, kenapa? Dalam majlis ilmu disebut kalam Allah, firman Allah. Majlis Allah disebutkan firman Allah. Majlis Rasulullah. Apa maksud majlis Rasulullah? Dalam majlis ilmu disebutkan kalam Rasulullah, akhlak Rasulullah, perintah Rasulullah. Majlis, sebab tu majlis ilmu kenal jaga adab tu ya. Dia majlis yang sangat mulia. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau dengar majlis ilmu, rasa nak pi. Kalau tak pi rasa menyesal. Allah tak pi hari ni. Astagfirullahalazim. Perasaan. Allahumma salli ala. Dia rasa Allah rugi kalau terlepas membuat satu kebaikan yang Allah suka. Dia rasa rugi kalau dia terlepas satu amal ibadat. Rasa rugi. Bangun-bangun subuh, Allah tak bangun tahajud semalam. Allah dia qada, dia pulun juga, no? Okey, ini orang yang Allah sallallahu Muhammad yang betul-betul kasih kepada Allah, dia ada perasaan dengan Allah. Tapi kalau kita kasih dunia, perasaan kita semua dengan dunia. Ni duk fikir macam mana nak tambah duit, macam mana nak tambah, nak beli tanah lagi, nak beli rumah lagi. Satu. Tapi solat tak solat. Zikir tak zikir. Tapi majlis ilmu tak datang. Kenapa? Dia tak ada kasih pada Allah. Orang yang datang adalah orang yang kasih pada Allah. Dia syukurlah kita. Dan kita tak akan kasih kepada Allah melainkan Allah yang kasih kepada kita dulu. Allah yang bagi perasaan cinta tu Allah yang bagi kepada kita. Okey. Apalah. Tu bagi para wali Allah, kalau mereka terputus, hilang tu perasaan tu, mereka rasa itu benda yang paling pahit. Selalu solat khusyuk. Tiba-tiba hari tu ada pergi buat dosa ke? Solat tak khusyuk, mereka akan buat macam mana? Para wali Allah, mereka akan menangis, bertaubat, istighfar, menambahkan zikir. Kenapa? Bagi mereka hilang perasaan dengan Tuhan, itulah dia panggil musibah yang paling besar. Hilang perasaan dengan Tuhan. Hati rasa keras, itu musibah paling besar. Bukan hilang kasut, main masjid hilang kasut musibah, tak musibah lagi. Musibah bagi orang yang hilang perasaan kemanisan iman. Musibah bagi orang yang hilang rasa perasaan, hilang rasa khusyuk dalam solat. Khusyuk eloklah. Bila pergi pekan, pergi mall, tengok aurat, tengok orang tu, tengok orang ni, balik-balik Allahu Akbar, hilang semua. Orang macam ni kalau dia pernah rasa kemanisan ibadat, kemanisan hubungan dengan Allah, dia akan rasa pahit. Tak ada. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi astagfirullah. Dia tengah taubat kepada Allah. Banyak cerita-cerita para wali tu yang macam tu. Tak cerita panjang. Terus. Jadi kata Nabi SAW, tengok Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah SAW, Allahumma salli, man ahabba liqa Allah. Allahumma salli. Siapa yang dia suka, dia cinta untuk bertemu dengan Allah, Allahumma salli,
fa inna Allah ahabba liqa'ahu. Allah bersenah. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Allah bersenah. Dalam riwayat yang lain, fa inna Allah ahabba liqa'ahu. Tak apalah, Allah bersenah. Jadi kalau kita rasa kasih nak bertemu dengan Allah, rasa rindu nak solat, rasa rindu nak zikir, rasa rindu nak duduk di majlis ilmu, nak kenal Allah, Allah bersenah. Bila tidur di malam hari rasa nak bangun, ada orang tidur rasa tak mau bangun. Cuti pula, dia kata apa? Pukul 8 pun boleh bangun esok. Ini bukan kekasih Allah. Kekasih Allah bila tidur, dia niat dah. Aku nak bangun ke 4, nak bangun 4:30, nak bangun ke 5. Untuk apa? Bertemu dengan Allah. Apa bertemu dengan Allah? Solat, berzikir. Apa maksud bertemu dengan Allah? Hati itu nak hadir untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Dia kalau kita ni suka bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan kita. Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT, Allah ni tak pernah benci pada kita. Allah tak benci pada hamba dia. Hamba dia yang banyak mencari kebencian Allah. Hamba dia yang banyak benci pada Allah. Sedangkan Allah tu sentiasa kasih pada hamba dia. Tapi disebabkan kita kasih pada selain Allah, kita benci dekat Allah. Allah SWT. Dekat selain Allah kita jaga sangat hubungan. Dengan yang selain Allah kita jaga sangat, pelihara sangat. Tapi dengan Allah, solatnya macam mana, ikhlasnya macam mana, khusyuknya macam mana. Allah Muhammad. Bila buat kerja nak dapat duit, buat dengan penuh teliti, tumpuan. Tak nak ganggu, handset pun dah off, tak nak ganggu. Tapi kalau dengan Allah, solat, Allahu Akbar, halai balai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sambil teringat sana, teringat sini. Solat pula nak pergi cepat. Imam Maliki Yawmiddin, ya kana ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, bismillah min hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Ni apa dia ni? Dengan diri dia sendiri, dengan habuan dunia, dengan nak dapat tu dia buat sungguh, tapi kerana Tuhan tak kasih pada Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah SWT. Terus. Dan siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah SWT. Nescaya Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Ingat, kalau kita tak suka solat, tak suka zikir, tak suka bertemu dengan Allah nanti di akhirat, kita rasa apa? Ish, awak dah mati ya. Allah SWT. Kan bagus kalau aku tak mati, aku boleh jadi orang kaya, hidup senang lenang dalam muka dunia. Tak seronoklah mati, tak maulah jumpa Allah. Allah SWT. Dia tak mau jumpa Allah. Allah pun tak mau, Allah pun benci nak bertemu dengan dia. Okey, Allah. Jangan kita jadikan kita ni dibenci oleh Allah. Allah. Sentiasalah kita walaupun tak suka ibadat, Allah SWT. Tak suka untuk berzikir, kita kena paksa diri kita. Kalau kita sekarang tak suka zikir, tak suka baca Quran, tak suka datang majlis ilmu, tak suka solat dan sebagainya, sampai bila kita tak suka? Sampai mati pun tak suka. Tak sempat. Muda-muda ni buat ibadat pada Allah. Faham? Orang yang ibadat pada Allah waktu muda ni, nanti di akhirat tak kena panah masyar. Faham tak? Allah SWT. Pemuda beribadat kepada Allah lebih baik daripada seorang tua yang beribadah kepada Allah. Kenapa? Orang tua memang dia akan ibadah pada Allah. Kenapa? Dia ingat mati. Orang muda tak ingat mati. Ingat mati tak? Allah tak ingat pun. Allah. Kalau ingat mati tak main bola dalam tangan. Takut. Allah SWT. Kalau ingat mati, makan pun tak lalu. Kita tak ingat mati lagi lah. Allah SWT. Kalau ingat mati, Allah SWT. Tidur mesti bangun sebelum subuh. Pergi kita tidur, selagi mana tak azan, kita. Bahkan kalau azan pun kita tunggu qomat. Baru azan tak qomat lagi, 5 minit dah. 5 minit pula. Hari ni, hari Jumaat, sujud sajdah. Surah sajdah panjang, tak apa bagi surah sajdah habis tu. Al-insan pun panjang juga. Tidur balik 5 minit, akhirnya terbit matahari. Jangan, tak ingat mati tu. Orang ingat mati bila nak letak kepala, mati sekali hari ni macam mana? Astagfirullahaladzim. Tapi bagi orang yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, sebaik-baik manusia adalah orang yang umur dia panjang, Allah SWT. Lepas tu, dia buat ibadah kepada Allah. Daripada muda sampai tua, ibadat kepada Allah penuh. Allah SWT. Tapi kalau orang yang, ada perbezaan tu, bagi orang yang dia muda, dia maksiat, tiba-tiba tua, dia taubat kepada Allah, dia buat ibadat. Allah SWT. Berbanding dengan seorang muda, dia tak tunggu tua, tapi terus buat ibadat waktu muda ni. Ini lebih baik. Orang pemuda ni lebih baik. Pemuda yang beribadat kepada Allah lebih baik daripada seorang tua yang dia hampir dia nak balik kepada Allah pun dia ibadat. Tapi bagi orang tua yang dari muda dia buat ibadat sehingga tua, itu lebih baik. Siapa tak ada hawan itu? Itu paling terbaik. Allah. Tapi kalau dibandingkan ibadat tunggu tua baru ibadat ataupun muda terus buat, muda tu lebih baik. Kenapa? Orang muda ni nak enjoy, dia nak maksiat sana, maksiat sini, suka sana, suka sini, tapi dia mujahadah, tahan diri dia. Aku tak nak, walaupun aku suka pada maksiat, tapi aku tahan diriku. Allah SWT. Walaupun aku suka makan banyak, aku nak kurangkan makan. Walaupun aku suka tidur banyak, aku nak kurangkan tidur. Walaupun aku suka main, tapi aku nak pergi mengaji.
Orang macam ni lebih Allah menilai. Lebih Allah nilai. Kenapa? Kamu susah tapi kamu buat juga. Kamu susah kamu buat juga. Okey. Tapi kesimpulannya apa? Allah SWT, situ tu, tua ataupun muda kita ibadat sebenarnya bukan ukuran lagi. Ukurannya apa? Orang yang paling ikhlas, orang yang paling bertakwa pada Allah. Kalau muda pun dia buat ibadat banyak tapi riak pula, tak boleh pula. Sebab tu kena mengaji supaya kita terselamat daripada kesalahan dalam ibadah pada Allah. Allah SWT. Jadi tak apalah, yang penting hati kita dengan Allah. Walaupun Allah buka hati kita waktu tua ni, syukurlah. Daripada Allah tak buka langsung, yang kita rasa macam ni lah, rugilah aku waktu muda tak buat. Tapi tua baru aku sedar, baru nak mengaji, minta yang mengaji lah. Buat apa? Buat apa? Tak ada apa. Tak, jangan. Allah SWT Muhammad. Jangan, kenapa? Apa yang Allah beri terima, syukur. Kenapa? Itu terbaik. Yang dari Allah semua terbaik. Ada hikmah dia. Kenapa Allah beri kita balik dalam jalan agama, menuntut ilmu waktu tua? Ada hikmah dia. Mungkin kalau kita menuntut ilmu waktu muda, kita jadi sombong. Mungkin sekarang kita jadi ahli debat. Duduk depan ni debat dengan orang. Duduk depan ni kutuk orang. Duduk depan ni kata kat orang, kamu ni. Akhirnya orang sakit hati, orang tak datang. Orang tak suka dengan agama disebabkan kita pandai, kita banyak ilmu, kita jadi orang yang sombong. Mungkin sebab tu Allah bagi sangka baik pada Allah. Jangan kita kata, Allah kenapa lah aku macam ni? Jangan, sangka baik pada Allah. Mungkin waktu tua ni kita balik pada Allah lebih baik daripada dulu tu. Kalau dulu tu baik, Allah dah bagi. Allah tak bagi, kenapa? Allah tahu. Kalau aku bagi ilmu waktu dulu kamu muda, kalau dulu aku bagi kamu ibadat, mungkin kamu jadi orang sombong. Mungkin kamu akan lupa diri, mungkin kamu akan hina orang lain sebabkan kamu pandang kamu itu lebih baik pada orang. Tapi waktu tua ni baru dapat, kita rasa apa? Rendah diri. Ustaz, saya baru mengaji ni, baru mengaji Iqra. Rendah diri, itu Allah suka, itu Allah kasih. Daripada orang yang duduk, Ustaz, berapa kiraat hafal? Saya ni 12 kiraat. Dia buat kemas, ni Allah tak suka. Adapun kita waktu tua ni, kita ada tawaduk. Apa dia? Ustaz, semang kita ni, Ustaz, saya ni baru mengaji Iqra. Alhamdulillah, kita kata. Yang pertama, dia ada kesungguhan mengaji ilmu Allah, kalam Allah. Yang kedua, dia tawaduk. Ni kasih, Allah kasih pada dia. Allah kasih pada dia. Dan kamu pula yang muda macam mana? Guna waktu muda. Kenapa? Tak tahu lagi kita sempat tak sempat sampai waktu tua. Faham? Mungkin esok mati. Mungkin sekali depan insya matilah. Okey, jadi yang tua ataupun muda itu bukan ukuran di sisi Allah. Yang Allah ukur adalah ikhlas. Ikhlas kita. Yang Allah nilai adalah hati kita. Okey, terima apa yang Allah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Allah SWT Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, aku bertanya, wahai Nabiullah. Ni sahabat tanya, adakah ia membenci kematian? Setiap daripada kalangan kami ni semuanya membenci kematian. Maksud orang tu benci pada Allah, untuk bertemu dengan Allah, dan Allah benci pada dia. Maksud dia apa? Adakah benci mati? Adakah dia tak suka mati? Allah SWT. Sedangkan kami ni pun tak suka sangat mati. Sebab apa? Sebab nak hidup lagi, nak buat ibadat pada Allah. Allah sesenang. Terus. Itu Nabi terang. Nabi kata apa? Setiap daripada kalangan kita semuanya membenci kematian. Nabi kata apa? Mana ada orang suka mati? Allah sesenang. Semua orang tak suka mati. Kenapa? Kita hidup, kita nak ibadah pada Allah. Kita hidup, kita nak perbaiki diri kita. Kita nak Allah beri peluang lagi pada kita untuk kita tambah amal ibadat. Jadi mati waktu muda ni tak berapa sangat. Tak berapa menarik sangat. Kenapa? Tak sempat nak banyak ibadat. Tak sempat nak lama khidmat pada Allah. Seorang manusia, Allah SWT, dia mulia ikut banyak mana dia ibadat. Semakin banyak ibadat, semakin mulia. Nampak? Semakin banyak kita buat ibadat, semakin banyak kita zikir, makin banyak kita baca Quran, kita akan semakin mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita mati waktu muda, tak ada nak buat banyak. Yang untung tuan imam kita, makcik-makcik ibu-ibu kita belakang, pakcik-pakcik kita, abang kita di sini, semua untung. Kita muda. Allah senang. Bila kita muda, kita kurang untung sikit. Kenapa? Modal tak banyak bawa balik ke akhirat. Allah senang. Tapi orang muda ni, Allah senang, dia dosa dia tak banyak. Dosa dia tak banyak. Sebab dia buat dosa mungkin dalam baru 15 tahun, 16 tahun, dosa tak banyak. Tapi jangan pula kita bangga disebabkan kita dosa tak banyak. Kenapa? Allah senang Muhammad. Takut-takut disebabkan kita buat dosa waktu muda, nanti di akhirat Allah kira dengan kira, dengan takut. Jangan kita pandang remeh pada dosa. Kesimpulannya apa? Perbanyakkan ibadat, sama ada kita waktu tua ataupun waktu muda. Yang paling penting sekali kita buat kerana Allah, bukan kerana muda. Ini tak boleh pula. Allah, macam ni, apa dia? Saya kena buat ibadat Ustaz. Kenapa? Saya tua dah. Tak ikhlas tu. Kamu buat ibadat kerana tua. Tapi kalau sekarang Allah beri kamu muda balik, kau nak buat ibadat tak? Tak buat. Kenapa? Aku dah niat dah nak buat ibadat kerana aku tua. Kerana Allah. Waktu muda, kerana Allah.
Doa kerana Allah, semua kerana Allah. Dia panggil ikhlas. Allah, terus. Wahai Nabi Allah, adakah yang membenci kematian? Setiap daripada kalangan kami semua benci kematian. Rasulullah SAW sabda, bukan begitu maksudnya. Nabi kita bukan macam tu. Tetapi maksudnya ialah seorang mukmin itu apabila dikhabarkan berita gembira dengan rahmat Allah, keredaannya dan syurganya, hal tersebut akan menjadikan dirinya cinta untuk bertemu dengan Allah. Untuk kita cakap tentang rahmat, kasih sayang Allah, redha Allah, syurga Allah, keindahan syurga Allah, keindahan bertemu dengan Allah, keindahan berhubungan dengan Allah, keindahan kita Allah maksudnya nak jadi orang yang jadi hamba Allah. Kita rasa apa? Rasa nak bertemu dengan Allah. Rasa nak bertemu, rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus, maka Allah juga cinta untuk bertemu dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir apabila dikhabarkan kepada mereka tentang azab dan kemurkaan Allah, hal tersebut akan menjadikan dirinya benci untuk bertemu dengan Allah. Orang kafir, mereka tak suka mati. Kenapa? Mereka tahu dah mereka akan diazab oleh Allah. Orang kafir tak suka mati. Kenapa? Orang kafir ni mereka akan diazab oleh Allah. Allah SWT. Maka orang kafir mereka tak suka mati. Sebab itulah saya kadang-kadang saya pergi kuliah sebelum subuh, pergi ngaji sebelum subuh dengan guru kami. Saya lalu ke Al-Ustaz kadang-kadang ke rumah saya tengok kelima tu, yang orang yang bukan non-Muslim tu dia duduk jogging. Tu orang tengok umur 50 lah, jogging. Takut mati lah tu. Cuba tanya dia, Acong, kenapa jogging? Allah SWT, kenapa jogging? Kelima pagi jogging. Kita tu Cina tu hebat lah, pagi-pagi bangun tu. Kita, Allah SWT. Tapi dia jogging lah. Kalau kita bangun semayang, kan jogging. Jogging tak apa lepas subuh, jogging. Tak salah jogging lah. Allah untuk riyadhah pun dianjurkan oleh agama, jaga nikmat yang Allah bagi. Jadi kita tanya dia, Acong buat apa ni 5 pagi? Dia mesti jawab apa? Allah SWT, kita kena sihat, baru kita ni lambat mati, panjang umur, tak sakit. Maksud dia apa? Takut mati. Kata ulama, orang beriman tak takut mati. Orang beriman takut kehidupan selepas mati. Itu orang beriman. Apa dalilnya? Kalaulah orang beriman pada Allah takut mati, tak ada orang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Jihad tu mati tu. Allah SWT. Tapi orang beriman, mereka takut kehidupan selepas mati tu. Yang Sayyidina Osman tengok kubur pensan, yang mana Sayyidina Umar kalau baca tentang akhirat menangis. Allah SWT. Yang mana para salafun soleh bila ziarah orang mati, dia tengok orang mati dia menangis. Allah SWT. Dia menangis bukan sebab dia takut dia akan mati. Salafun soleh kalau ziarah Allah SWT, orang mati, dia tengok orang mati tu dia rasa macam ni. Allah, sahabat aku dah mati, lepas ni aku pula macam manalah nasib aku. Dia mati boleh mengucap, aku macam mana keadaan aku? Ya Allah, takutnya macam manalah selepas mati nasib aku. Kubur aku macam mana? Gelap ke? Ada cahaya ke? Ada ular ke? Ada jadi taman-taman syurga ke? Itu menjadi azab ke? Menangis. Menangis tu sebab mengenangkan kehidupan selepas mati. Bukan mati, semua orang kena mati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, Allah SWT, pasti akan dha'iq ni maksud dia rasa. Macam kita makan buah pelam, rasa apa? Rasa manis. Kan? Rasa masam-masam. Kan buah apple, rasa apa? Mati tu rasa, Allah kata. Rasa. Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai rasa mati. Mati ni rasa macam-macam. Ada orang rasa sakit, ada orang rasa siksa sangat, ada orang rasa dahaga sangat. Macam-macam rasa. Jadi setiap kita akan rasa mati. Allah SWT. Kita nak rasa macam mana mati kita? Allah SWT. Jadi kita sendiri yang corakkan. Dia panggil apa? Seni. Cipta seni kematian kita masing-masing. Kalau banyak maksiat pada Allah, berat sikit mati. Tapi kalau rajin ibadah pada Allah, laksanakan perintah Allah, suka bersedekah, suka tolong orang, suka majlis ilmu, insya-Allah mudah-mudahan Allah ringankan sakaratul maut kita dan kita mudah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, amin. Amin lah, tak amin. Allah SWT, amin. Allah terus. Dan sungguhnya orang kafir bila dikabarkan kepada mereka tentang azab dan kemurkaan Allah, hal tersebut akan menjadikan dirinya benci untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Terus hadis ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah
fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Allah. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala berfirman. Ini dipanggil apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah Subhanahu Muhammad. Sesungguhnya Allah Taala berfirman, barang siapa man adali, barang siapa yang memusuhi, ataupun dimaknakan adali itu maksudnya menyakiti. Man adali, memusuhi atau menyakiti waliku, walian, seorang daripada kalangan wali aku. Allah. Apa itu wali? Wali ni Allah Subhanahu Muhammad, mereka adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Allah Subhanahu. Apa sifat dan apa tanda seorang wali? Seorang wali ni kata ulama, Allah Subhanahu, seorang wali hati dia banyak ingat Allah, banyak berzikir pada Allah. Itu wali Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu, bila dia duduk dengan orang, Allah Subhanahu, dia akan peringatkan orang kepada Allah. Itu tanda wali. Wali ni orang yang telah mencapai Allah Subhanahu Muhammad, ingat zikrullah yang tinggi. Zikir dipanggil zikir ma'rifah. Zikir ma'rifah. Zikir ada dua, ada zikir lisan, ada zikir ma'rifah. Zikir pecah pada dua. Yang pertama zikir lisan, yang kedua zikir ma'rifah. Zikir lisan, kita zikir, kita berkeluar tasbih contohnya, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Zikir Allah Subhanahu. Ni dipanggil apa? Zikir lisan. Kita berzikir di lisan, tapi belum tentu kita berzikir di hati. Kenapa? Ni dipanggil peringkat pertama. Peringkat pertama selalunya kita berzikir tak hadir hati. Sedangkan zikir ni sebab apa kita kena zikir di lisan? Untuk membantu hati kita ingat Allah. Apa maksud zikir? Zikir tu maksud dia ingat. Tapi ada orang sebut kalimah zikir di lisan, tak ingat Allah di hati. Kena macam mana tu? Dia kena zikir lagi, kena khusyukkan lagi, kena usaha lagi supaya zikir lisan masuk sampai ke hati. Maknanya Allah Subhanahu, maksud zikir tu dia akan rasa. Okey, Allah Subhanahu. Itu peringkat pertama. Ini peringkat pertama. Allah Subhanahu, peringkat permulaan. Yang kedua, peringkat tertinggi dia panggil zikir ma'rifah. Zikir ma'rifah. Apa ma'rifah? Mengenal. Ma'rifah tu mengenal. Zikir ma'rifah, apa maksud dia? Ingat dalam ma'rifah. Ingat dalam mengenal Allah. Apa maksud dia? Allah Subhanahu. Orang duduk tahap ni, Allah Subhanahu, dia tak zikir lisan macam tadi, dia tak subhanallah, subhanallah baru ingat Allah dah. Walaupun dia tak pegang tasbih, walaupun di mulut dia tak sebut la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi hati dia tak sedetik pun tak lupa Allah. Dia panggil zikir ma'rifah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu, Allah telah beri kepada dia ilmu ma'rifah, ilmu kenal Allah. Bila dia kenal Allah, menyebabkan apa saja yang dia tengok dan apa saja yang dia buat, apa saja yang dia cakap dan sebagainya. Bila dia kenal Allah, dia akan faham. Faham apa? Semua ini adalah ciptaan Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu. Kamu tengok pokok, Allah, kamu takkan ingat melainkan Allah. Kenapa? Kerana pokok itu sendiri adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu. Tengok langit, tengok bumi, tengok diri dia. Dia ingat semua ni dari Allah. Dia boleh buat kebaikan, dia nampak Allah bagi juga. Sebab Allah tu sifat pemberi, penolong. Allah Subhanahu, pemberi taufik dan hidayah. Maksud dia apa? Sentiasa apa yang dia buat, di hati dia apa? Allah, Allah, Allah. Semua ingat. Semua ingat. Sebelum solat ingat Allah, dalam solat ingat Allah, luar solat ingat Allah. Tak pernah lupa. Allah Subhanahu. Nak kereta jalan, naik kereta, tengok-tengok ada orang aksiden. Dia tengok orang aksiden, dia menangis. Allah, zikir makrifah ni, zikir tinggi ni. Sebelum nak sampai tu kena zikir lisan banyak dulu, kena subhanallah banyak, la ilaha illallah dan sebagainya. Dia naik kereta, Allah Subhanahu, hati dia sentiasa khusyuk. Ingat Allah, sedih ingat Allah bagi pada aku kereta, aku boleh pergi untuk buat kebaikan. Ya Allah, baiknya Engkau pada aku. Dia ingat, sentiasa ingat
Dia ingat sifat-sifat Allah tu yang sempurna tu. Dan bila contoh dia jalan-jalan, dia tengok orang insiden. Bila tengok orang insiden, dia menangis. Nangis. Allah SWT. Sebab dia menangis, dia rasa apa? Ya Allah, ini takdir Engkau pada orang ni. Allah, dia mati dalam insiden ni. Tapi ya Allah, aku tak tahu lagi perbuatan Engkau pada aku macam mana. Aku hanya hamba yang tidak ada fakir. Aku hanya mengharapkan keselamatan daripada Engkau. Tak ada apa ya Allah, aku fakir. Allah SWT. Engkau maha berkuasa segala-gala. Engkau mentakdirkan segala-gala. Tengok apa pun dia, Allah. Ini zikir makrifah. Dia kenal Allah. Kenal Allah tak akan lupa Allah. Selagi mana kita belum mencapai kenal Allah, kita kena banyak zikir, banyak mengaji sampai dapat ilmu kenal Allah. Siapa bagi? Allah yang bagi. Allah bagi. Ingat Allah tu siapa bagi? Allah bagi juga. Kita ingat Allah dengan ingat yang Allah bagi untuk kita ingat Allah. Bukan kita sendiri yang aku ingat Allah. Tak boleh. Melainkan Allah bagi kita ingat dia. Kamu nak ingat aku? Aku bagi. Maksud dia apa? Aku bagi kamu, hati kamu itu lupa pada selain aku dan kamu ingat aku. Allah yang bagi. Tapi sebelum Allah nak bagi, kita kena usaha lah. Nak zikir. Jangan duk tunggu. Bila tahu nak rasa ingat Allah ni? Jangan duk tunggu. Tunggu saja jangan. Allah SWT. Lagu tu kalau macam tu nak tunggu macam tu boleh. Sebab kita nak makan petang kan. Kita kata kat dia, kamu lapar ah? Lapar. Allah SWT. Kamu tak zikir no? Untuk dapat ingat Allah tak zikir. Okey, kalau macam tu kamu tunggu kenyang. Jangan pergi makan. Tunggu kenyang. Tak boleh kena pergi makan baru hilang kenyang. Maksud dia apa? Kena buat sebab. Kita hidup di dunia. Alam dunia kata ulama alam asbab. Kena buat asbab. Dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan asbab, Allah turunkan, Allah bagi. Okey, terus. Boleh kita pakai amal insya-Allah. Allah SWT. Terus. Jadi itu wali Allah. Wali Allah ni siapa? Orang yang hati dia ingat Allah dan bila dia duduk dengan orang dia peringatkan orang kepada Allah. Tengok para ulama. Allah SWT. Kalau mereka datang, peringat orang pada Allah, baliklah pada Allah, taubatlah pada Allah, ingatlah kita akan bertemu dengan Allah, peringat orang tentang Allah. Itu dia panggil ciri-ciri wali Allah. Allah SWT. Tapi kalau dia tu bukan wali Allah, dia tak peringat tentang Allah. Dia sibuk dengan benda lain, isu sana, isu sini, sibuk. Menyebabkan orang duduk dengan dia pun sibuk dengan selain Allah juga, sibuk. Orang jadi keras hati. Kadang-kadang dia usaha juga nak bagi orang ingat Allah. Tapi mulut dia selalu pikir lain. Kenapa? Hati dia tak ada. Tak boleh pura-pura. Ingat Allah bukan boleh pura-pura. Kalau hati lupa Allah, hati tak kasih pada Allah, macam mana kita nak ajak orang kasih pada Allah? Macam mana kita nak ajak orang ingat Allah? Tak mungkin. Sebab kita sendiri lupa. Allah SWT. Dan saya pun duk peringat ni pun, saya pun harap juga Allah bagi juga pada kita semua. Harap Allah bagi pada saya dan kita semua. Allah, mudah-mudahan Allah bagi pada kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah SWT. Tak apa. Allah terus. Allah SWT Muhammad. Maka sungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Siapa yang menyakiti wali aku, ingat. Ingat wali. Siapa yang menyakiti wali Allah, Allah kata apa? Aku istihar perang untuk dia. Aku menyatakan perang, istihar. Menyatakan perang. Faqad adantuhu bil harbi. Ni maksud dia apa? Ni martabat wali Allah. Ni kata ulama, yang ni dimaksudkan apa? Hadis ni dimaksudkan apa? Dimaksudkan ini adalah martabat wali Allah. Maksud dia apa? Mulianya wali Allah sehingga kan Allah sendiri kata, siapa menyakiti wali aku, siapa duk bermusuh dengan wali aku akan perang dengan dia. Maksud dia apa? Allah akan susahkan dia. Allah akan turunkan musibah pada dia. Kenapa? Memusuhi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Dia ada cerita Allah SWT. Dia wali-wali Allah ni. Nabi sebut dalam hadis Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, ada di kalangan manusia hamba Allah SWT. Mereka bila mereka bersumpah di atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Allah SWT. Maksud dia apa? Mereka minta pada Allah. Kalau mereka minta pada Allah, Allah bagi terus. Sagi pada lah hadis ni pada. Dia doa, angkat tangan, Allah bagi mustajab terus. Ini wali Allah. Ini orang-orang wali Allah. Okey, tengok satu kisah. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, ni kisah ni diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sahabat Rasulullah. Allah SWT. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ada seorang sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi juga, bernama Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq nama dia. Abu Mu'allaq, dia ni seorang pedagang. Allah SWT. 5 minit lagi boleh? 5 minit lagi boleh? Allah SWT. Dia ni seorang pedagang. Allah SWT. Tak ada kerja apa kot lah. Tuan ada kerja apa tak? Tak ada kerja apa kot boleh. Allah SWT. Okey. Allah SWT. Kalau nak kata nak balik goreng cucur kan, nak makan ni dah ada. Tanpa dengan fikir. Minum ada dah. Tak payah balik. Tak payah balik. Ya, Allah SWT. Tak apa. Allah SWT. Jadi
Kata Sayyidina Anas bin Malik, Abu Mu'allaq dia ni pedagang, peniaga. Dia selalu bawa barang-barang, pergi jual sana, pergi jual sini. Satu hari Abu Mu'allaq radhiyallahu ta'ala anhu, dia bawa barang nak pergi berniaga, tiba-tiba datang seorang penyamun dan pembunuh sekat dia. Pembunuh dan dia juga penyamun orang ni. Allah SWT. Bila sekat dia kata, bagi pada aku harta kamu. Hak kamu dah bawa tu, bagi pada aku. Allah SWT. Aku nak harta kamu dan aku nak bunuh kamu. Aku nak harta kamu dan aku nak bunuh kamu. Abu Mu'allaq dia kata apa? Allah SWT. Kamu nak harta aku, kamu nak barang aku. Allah SWT. Tapi kenapa kau nak bunuh aku? Cukuplah ambil barang aku, cukuplah kalau kamu nak ambil lah. Kenapa kau nak bunuh aku? Allah SWT. Dia kata apa? Allah, aku bukan sekadar nak harta kamu, tapi aku nak juga nyawa kamu. Maksud dia apa? Dia ketagih bunuh orang. Tagih bunuh orang. Okey, Allah SWT. Jadi Allah SWT. Waktu tu Abu Mu'allaq rahimahullahu ta'ala, dia beritahu dekat pencuri ni, penyamun ni. Dia kata apa? Allah SWT. Ni, kisah ni diriwayatkan oleh, disebut dalam kitab para ulama, di antaranya kitab Allah SWT Muhammad, kitab Mujabud Da'wah. Mujabud Da'wah ada sebut kisah ni. Okey. Allah SWT. Jadi dia kata kat pencuri ni, kalau kamu nak bunuh aku tak apa, nak ambil barang aku pun tak apa, tapi sebelum kamu bunuh aku, izinkan aku untuk solat 4 rakaat. Allah SWT. Ni pencuri lah. Pencuri pun jenis pencuri baik jugalah, tak jahat sangat lah. So apa? Dia kata apa? Okey, aku izinkan kamu solat dulu. Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad, dia pun ambil wuduk. Abu Mu'allaq ambil wuduk. Ambil wuduk, apa semua, solat. Allahu Akbar. 4 rakaat. Allah SWT Muhammad. Bila solat 4 rakaat, Allah SWT Muhammad, bila solat 4 rakaat, di sujud terakhir, awal itu dia solat 2 rakaat sunat. Allah SWT. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tu duduk tunggu lah. Dia pegang, tunggu lah. Tak habis ni. Tunggu saat lagi, bunuh hang, kan? Allah SWT. Boleh bayang semua no? Ni macam tengok TV, petang ni macam tengok TV, macam sinetron nampak tu lah. Tapi ni bukan sinetron, ni kisah sahabat Nabi Muhammad. Allah SWT. Kita kena bayang elok cerita tu. Baru nampak masuklah hati, faham. Jadi dia tunggu nak bunuh. Dia ni 2 rakaat dah. Dia naik lagi 2 rakaat. Allahu Akbar. Okey. Sujud terakhir dia doa. Ni. Kekasih Tuhan, masalah apa pun mendekatkan solat. Sebab dia amal Quran. Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bis-sabri, dengan sabar. Kamu dapat musibah, kamu ditimpa ujian kata Allah, kamu minta tolong pada Allah dan kamu sabar. Jangan kamu cepat-cepat nak, kamu kena sabar. Yang kedua kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu kan hanya kena sabar, kamu solat. Solat hajat kepada Allah, minta Allah mudahkan ujian yang kita hadapi. Wasta'inu, minta tolong pada Allah dengan sabar dan solat, ayat Quran. Okey, dia pun semayang, minta sabar dengan apa yang berlaku pada dia. Allahumma salli. Sujud terakhir dia baca. Dia baca apa? Doa. Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid. Allahumma salli. Ya Wadud, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Dzal Arsyil Majid, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang mulia. Allahumma salli Muhammad. Ya Fa'alla lima yurid. Allahumma salli Muhammad. Wahai Tuhan, Allah yang Allah memperbuat apa yang dikehendakinya, apa yang dikehendaki. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Allahumma salli. Aku memohon kepada Engkau wahai Allah dengan kemuliaan-Mu. Allahumma salli. Yang tidak pernah pudar. Dia doa lagi. Wa mulkikal ladzi la yudam. Allahumma salli. Dan kerajaan-Mu, kepunyaanmu yang tidak pernah berakhir. Allahumma salli. Dia doa lagi. Wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyik, dan cahayamu yang Allahumma salli memenuhi Allah penjuru arasy. Betul dia doa, dia minta. Yang tadi tu pujian-pujian pada Allah. Disunatkan sebelum kita minta doa pada Allah, kita sebut alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah. Sunat hukum dia. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kata Rasulullah, mana-mana doa yang tak disebut selawat ke atas aku, doa itu di antara langit dan bumi, tergantung, tak dimakbulkan oleh Allah. Selawat, doa tu makbul. Dan kata ulama, rukun dalam berdoa ada rukun doa. Rukun doa apa? Doa. Ucap alhamdulillah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta lah pada minta. Disebut oleh ulama juga, Allahumma salli ala
Sebaiknya kita nak berdoa, nak minta pada Allah, sebelum minta tu banyak puji Allah. Ya Halim, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mannan. Sebut nama-nama asma Allah. Puji Allah dulu. Sebut nama-nama sifat-sifat Allah. Allah senang. Okey. Itu cara yang lebih mustajab. Okey. Dia pun sebut tadi. Dia sebut apa? Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'ala lima yurid dan sebagainya. Lepas tu dia minta. Dia kata apa? An takfiyani syarra hadzal lissi. Syarra hadzal lissi. Ya Mughitha aghithni. Ya Mughitha, Ya Mughithu aghithni. Ya Mughithu aghithni, Ya Mughithu aghithni. Ulang 3 kali. Dia minta apa? Ya Tuhanku, wahai Allah, selamatkanlah aku daripada pencuri ni. Allah bersenang. Lepas tu dia sebut Ya Mughithul, Ya Mughithu aghithni. Wahai yang Maha Penolong, tolonglah aku. 3 kali dia ulang. Dalam sujud terakhir dia doa. Lepas tu dia angkat kepala. 3 kali dia doa ulang, dia doa ni, dia angkat kepala. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba dia tengok di penjuru sana datang seorang yang naik kuda dan letak lembing dekat kepala kuda macam tu, letak lembing. Punya laju naik kuda, laju duk terus main bunuh pencuri pun bunuh. Dia pun terkejut, siapa ni? Siapa ni? Tiba-tiba main bunuh terus dan ni pencuri ni. Allah sallallahu Muhammad. Lepas tu hak orang naik kuda ni dia pun main dekat Abu Mu'allaq, dia kata, "Bangunlah tuan, bangun." Allah sallallahu. Abu Mu'allaq kata, "Allah, demi Allah, kamu ni siapa? Siapa kamu ni? Aku pelik sungguh dengan kamu ni. Tiba-tiba kamu main." Allah sallallahu. "Kamu ni siapa? Tak kenal." Dia kata apa? Allah sallallahu. "Tadi wahai hamba Allah, tadi waktu mana kamu meminta doa pada Allah, waktu mana sekali kamu berdoa, dia doa sebanyak 3 kali. Waktu mana sekali kamu ucapkan doa, waktu tu bergegar pintu-pintu langit. Langit ada pintu dah, bergegar, bergoncang. Kali kedua kamu minta lagi pada Allah dalam sujud terakhir kamu. Waktu tu malaikat semua riuh di langit. Riuh semua malaikat semua sebut Allah sallallahu Muhammad. Doa dia ni dengar di langit. Doa dia dengar di langit. Allah sallallahu. Ini doa sahabat Nabi Muhammad no, wali Allah. Kali ketiga kata dia Allah sallallahu Muhammad. Kali ketiga dia ni siapa? Dia kata aku ni malaikat yang diutuskan oleh Allah, aku ni duduk di langit keempat, malaikat langit keempat. Kali ketiga kamu doa, Allah sallallahu. Waktu tu aku minta izin pada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk tolong hamba-Mu yang susah ni. Akhirnya Allah kata pilah tolong. Tu dia turun merupa dengan manusia, naik kuda, bunuh dengan tombak. Akhirnya hilang, dia pergi hilang. Okey, Allah sallallahu. Cerita ni cerita yang berlaku pada sahabat Nabi Muhammad. Dia kisah sahabat Rasulullah tengok malaikat dalam rupa manusia duk main, banyak hadis. Allah sallallahu. Maksud dia apa? Malaikat ni Allah sallallahu, dia boleh jumpa kita. Bukan kita lah, orang wali-wali macam sahabat-sahabat ni lah. Tapi dia main bukan dalam keadaan malaikat yang betul ni, bukan rupa sungguh, dia akan merupa dengan manusia. Sebab kita ni manusia biasa tak akan mampu lihat malaikat yang bentuk yang asal, tak mampu. Tak mampu. Nabi Muhammad pun bila tengok Jibril, Nabi demam, sejuk. Kenapa? Dahsyat sangat dia punya badan tu. Dahsyat sangat, besar sangat, dahsyat sangat, gerun sangat tengok. Bahkan Nabi Muhammad balik rumah Sayyidah Khadijah dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi kata zammiluni, selimut aku. Ketak Nabi. Allah sallallahu. Sayyidah Khadijah kata, wahai Rasulullah kenapa ni? Wahai Muhammad kenapa? Nabi cerita, aku tengok yang ni sekian apa semua dia peluk aku, kata Rasulullah sallallahu. Akhirnya jumpa Warqah bin Naufal, pak saudara kepada Khadijah. Dia kata apa? Yang datang kepada kamu tu namus. Ini dah hadis Sahih Bukhari. Apa namus? Ini malaikat namus ni dia pernah turun kepada Ibrahim, pernah turun kepada Nabi Musa dan sebagainya. Maksud dia apa? Jibril. Okey. Maksud dia apa? Nak tengok malaikat yang rupa asal, itu nabi-nabi rasul-rasul tak apa. Kita tak mampu. Mungkin kita pensan. Okey, tak apalah. Jadi Allah sallallahu Muhammad. Jadi kisah ni nak cerita apa? Nampak? Dia ni nak menyakiti wali Allah ni. Nak bunuh wali Allah, nak rampas hak wali Allah. Tapi tengok wali Allah ni doa sujud terakhir doa. Allah hantar malaikat tolong. Allah sallallahu. Jadi Allah sallallahu Muhammad. Jadi kita kena yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masalah apa pun, hadapi kesulitan apa pun, ingat Allah dulu, minta tolong pada Allah. Yakinlah Allah boleh tolong kita. Okey, yakinlah Allah boleh tolong kita. Ini pengajaran cerita ni, pengajarannya apa? Tengok, akibat bagi orang yang nak menyakiti wali Allah. Akibat bagi orang yang nak menyakiti wali Allah. Dan malaikat yang turun tu dia panggil apa? Di karamah seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak berlaku pada orang biasa. Orang biasa tak berlaku perkara ni.
Allah SWT. Melainkan dia wali Allah, dia kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Allah beri karamah. Kau yang mencarikan ada wala Allah SWT Muhammad. Satu lagi kisah cerita Sayyidina Osman, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, seorang ulama hadis. Dia cerita Sayyidina Osman ni, waktu mana Sayyidina Osman, Allah SWT, hari Sayyidina Osman wafat, ada dua orang yang mereka ni munafik ni, Allah SWT, jahat, benci kat Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni ada pok-pok yang membunuh dan sebagainya. Ada dua orang pok ni daripada kalangan yang benci Sayyidina Osman. Waktu mana Sayyidina Osman kena bunuh, dia pergi rumah Sayyidina Osman. Dia dengar Sayyidina Osman kena bunuh, dia pergi rumah Sayyidina Osman. Dua orang ni, dia bincang apa? Jom kita pergi rumah Sayyidina Osman, kita tampak jenazah dia. Ni na'udzubillah min dzalik. Jangan hina sahabat Allah Subhanahu Muhammad. Dia kata apa? Jom kita pergi rumah Sayyidina Osman, kita tampak muka Sayyidina Osman sebab dia mati dah. Akhirnya pergi dua orang ni. Allah Subhanahu. Yang riwayatkan kisah ni nama dia Shaddad Al-A'ma. Allah Subhanahu Muhammad. Dia ni satu hari Shaddad Al-A'ma ni, dia duduk tawaf di Kaabah. Dalam kisah ni, dia tawaf di Kaabah, tiba-tiba dia dengar orang duduk tawaf dengan dia tu, dia doa. Doa apa? Ya Allah, ampunilah aku. Allah. Tetapi aku tak yakin engkau boleh ampun aku. Dia duduk tawaf sambil doa, ya Allah ampunlah aku. Tapi aku tak yakin engkau ampun aku. Ya Allah ampunlah aku. Tapi aku tak yakin engkau ampun aku. Ya Allah ampunlah aku. Tapi aku tak yakin engkau ampun aku. Waktu tu Allah SWT, Shaddad Al-A'ma, Allah SWT Muhammad, dia heran, siapa ni doa macam ni? Ni zaman-zaman para sahabat Nabi Muhammad, tabi'in. Apa siapa ni doa? Pelik ni doa dia. Lepas tu dia tanya, hai saudara aku, kenapa kamu doa macam ni? Doa kamu pelik sangat ni. Allah SWT, dia kata apa? Aku ni pernah dengan kawan aku dua orang. Cerita tadi lah, di rumah Sayyidina Osman mati, kami nak tampak muka Sayyidina Osman. Akhirnya dia dan kawan dia ni, kawan dia pergi minta dulu. Waktu tu mereka tengok Sayyidina Osman dah wafat, dah kena tikam, wafat, tidur di atas rebah isteri dia. Sayyidina Osman meninggal dah, ditutup kain. Masuk daripada orang, hak kawan dia ni kata apa? Hai isteri Osman, Allah kata kat Sayyidina Osman, bukalah dia punya muka. Isteri Sayyidina Osman tanya, yang kamu nak buka muka dia kenapa? Kau nak buat apa? Allah SWT. Kawan dia ni yang doa ni, daripada orang ni, dia berkata apa? Kami nak tampak muka dia. Ni benci pada Sayyidina Osman. Ni geng-geng orang yang benci sahabat. Kami nak tampal Sayyidina Osman, ni benci pada dia. Isteri dia tak bagi, Sayyidina Osman tak bagi. Jangan, dia tak boleh. Tidakkah kamu tahu tentang kelebihan Sayyidina Osman yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad? Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia, kata Rasulullah SAW, Sayyidina Osman ini, Allah SWT Muhammad, malaikat itu malu pada dia. Nabi pernah duduk angkat kain, kita tengok Sayyidina Osman masuk, Nabi turunkan kain. Kain terangkat sikit, Nabi turun. Sahabat kata, Rasulullah, tadi Sayyidina Abu Bakar masuk, kamu tak turunkan kain. Omar masuk, kamu tak turunkan kain. Tapi Sayyidina Osman masuk, kamu bangun, kamu turunkan kain, kamu duduk elok. Nabi kata apa? Aku malu pada Osman. Kenapa? Sayyidina Osman ni, macam mana aku tak malu pada dia? Malaikat pun malu pada dia. Malaikat pun malu pada dia. Maksudnya sifat dia tu, sifat Sayyidina Osman ni, dia seorang yang malu, seorang yang tinggi, dia punya perasaan malu dia, sehingga kan malaikat pun malu pada dia. Jadi bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, 4 orang khulafa ar-rasyidin, kata Rasulullah, mereka semua masuk syurga. Dan mereka di antara 10 orang dijanjikan syurga oleh Allah. Jadi kata isteri dia, kamu tak tahukah hadis-hadis tu? Kamu tak dengarkah? Allah SWT. Akhirnya kawan dia ni sedang, Astaghfirullahalazim, malunya aku nak tampak seorang sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga, yang dia dekat dengan Nabi Muhammad, dia khalifah Rasulullah. Akhirnya sahabat dia keluar pada rumah. Dia ni, hak doa tadi tu, dia tak kira dia nak tampak tak. Aku dah niat dah, aku nak tampak Osman, aku benci pada dia, Sayyidina Osman. Akhirnya dia desak juga isteri Sayyidina Osman untuk buka kain. Cerita ni sebut dalam kitab. Akhirnya isteri Sayyidina Osman, Allah SWT Muhammad, buka kain. Tengok dia tampak sungguh. Tampak Sayyidina Osman. Sayyidina dah wafat lah. Bencinya pada Sayyidina Osman, sahabat Rasulullah. Tampak. Waktu tu terus Allah SWT, isteri Sayyidina Osman doa. Allah, mudah-mudahan aku doa, mudah-mudahan tangan kamu itu kering. Tangan kamu kering. Maksudnya kamu kena satu penyakit, yang penyakit tu menyebabkan tangan kamu kering, keras. Yang kedua, Allah, mudah-mudahan kamu buta, dan mudah-mudahan Allah tak terima taubat kamu. Marah sangat.
Isteri dia marah sangat. Kerana tampak sahabat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni jaga-jaga bagi orang yang duk kutuk sahabat Nabi Muhammad, duk kutuk Ahlul Bait dan sebagainya. Kutuk jangan. Jaga-jaga noh. Ni ada pengajaran kisah. Allah. Jadi dia doa, mudah-mudahan tangan kamu menjadi kering, keras. Kulit-kulit jadi keras ni. Dia keras, tak boleh nak ni genggam, keras. Mudah-mudahan kamu jadi buta dan mudah-mudahan Allah tak terima dah taubat kamu. Kata dia ni, dia tahu waktu mana aku nak keluar daripada rumah Sayyidina Osman, belum sampai ke pintu, tiba-tiba tangan aku terus kering, keras. Tiba-tiba aku buta terus. Dan tiba-tiba di hati aku terlintas bahawa Allah tak akan ampun aku punya dosa. Sebab tu dia tawaf tu, setiap hari dia minta kat tu, ya Allah ampunlah dosa aku, tapi aku tak yakin kau ampun aku. Kenapa? Dia teringat doa isteri Sayyidina Osman. Sebab dia pernah menyakiti seorang wali Allah, dia pernah memusuhi seorang wali Allah. Siapa? Sahabat Nabi Muhammad, termasuk wali Allah. Jaga-jaga, ni kisah-kisah pengajaran yang Allah SWT Muhammad, kita kena ambil pengajaran dengan dia. Doa yang saya sebutkan tadi, doa Abu Mu'allaq tu, kata Sayyidina Anas bin Malik, siapa yang Allah SWT solat 4 rakaat, ambil wuduk solat 4 rakaat, lalu baca doa tadi sebanyak 3 kali di sujud terakhir dia, maka Allah akan tunaikan hajat dia. Walaupun keadaan dia susah ataupun dalam keadaan dia senang. Doa tadi tu, ya Wadud, ya Dal Arsil Majid. Saya ada ijazah doa ni, saya dapat dari guru saya. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan semua. Boleh amal. Tapi tak tulis tak apalah, nanti macam mana kita tulis kita edar nanti. Saya ijazahkan, boleh amal. Ada masalah hajat kita ke, bisnes kita ke, hutang kita ke, masalah banyak sangat. Macam mana? Kalau boleh amal doa ni. Tapi cara dia macam mana? Kata Sayyidina Anas bin Malik, kamu kena ambil wuduk salat 4 rakaat sunat. Buat doa. Lepas tu sujud terakhir doa. Ya Wadud, ya Dal Arsil Majid. Tu minta. Mudah-mudahan insya-Allah hajat kita tu Allah bagi. Allah bagi ya. Itu amalan doa tadi. Kita boleh buat amalan. Okey, Allah SWT. Jadi tengok tu. Siapa yang menyakiti wali aku, ku isi perang untuk dia. Terus. Tidaklah seorang hamba mendekatiku. Kita baca dua hadisnya no. Allah SWT. Malam ni kita baca lagi hadis. Allah SWT. Terus. Tidaklah seorang hamba mendekatiku dengan satu amalan yang lebih aku sukai, lebih daripada amalan yang aku fardukan ke atasnya. Allah SWT. Jadi kata Allah, maka sungguhnya aku kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah SWT Muhammad, hambaku sentiasa bertaqarrub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu perbuatan yang aku sukai, iaitu apabila dia melakukan perkara yang fardu yang aku perintahkan kepadanya, hambaku sentiasa taqarrub, iaitu mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan dirinya kepadaku. Maksud dia apa? Allah kasih kepada seorang hamba yang mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan yang Allah fardukan, solat fardu, amalan fardu, Allah kasih. Siapa yang dia jaga solat fardu, jaga amalan yang Allah fardukan, yang wajib ke atas dia, bukan sunat lagi, yang wajib, Allah kasih kepada dia. Terus, hamba-Ku sentiasa bertaqarrub, iaitu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Ini amalan sunat pula, hingga aku mencintainya. Bila kita buat, tambahkan dengan amalan sunat pun, kita akan dapat cinta Allah. Jika aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang digunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang digunakan untuk memegang, dan sebagai kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia memohon sesuatu kepada aku, nampak? Pasti aku akan mengkabulkannya. Wali Allah ni siapa? Orang yang bila mohon pada Allah, kata Allah, aku kabulkan. Dan jika dia memohon perlindungan aku, pasti aku akan berikan kepadanya. Ini wali Allah. Wali Allah ni depa. Sebab tu kita kalau ada hajat, Allah, banyak doa kita yang kita nak hajat macam-macam dengan Allah. Allah SWT. Di antara jalannya macam mana? Kita pergi duduk dengan wali-wali Allah, ziarah wali-wali Allah, duduk dengan para ulama. Duduk tu, sambil duduk tu, nak balik ke apa ke, kita habang kat dia, Syekh, tolong doakan saya. Allah, Syekh tolong doakan saya. Kita minta dia tolong doa. Kenapa? Kita harapkan yang mana dalam hadis ni, yang Allah sebut, doa wali Allah, Allah terima, Allah kabul. Ni hadis. Kita tak tahu kita ni kedudukan di sisi Allah, dengan dosa kita, maksiat kita, tidak khusyuk kita, kurang ibadat kita. Bila kita tengok orang yang ahli ibadat, orang para ulama yang mereka itu takwa pada Allah, jumpa dia, tolong doa Syekh, tolong doa Tok Guru, tolong doa. Kita harap dia tolong doakan kita, Allah makbulkan. Kita dapat manfaat yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang para sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak hadis para sahabat selalu datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya masuk syurga, Nabi doa. Wahai Rasulullah, doakan saya sekian, Nabi doa. Sahabat kenapa tak doa sendiri? Kerana sahabat faham hadis ni.
Kerana sahabat faham Allah SAW apa itu kedudukan kekasih Allah. Kekasih Allah, apa yang mereka minta Allah terima. Para sahabat ni mereka bertawaduk. Bila mereka merasakan Nabi itu lebih tinggi kedudukan daripada mereka, mereka cari Nabi. Wahai Rasulullah doa, wahai Rasulullah doa. Boleh doa sendiri, tapi dalam masa yang sama kita cari juga jalan untuk minta orang lain doakan kita. Boleh, tak ada masalah apa. Okay, bahkan itu sangat baik. Okey, jadi Allah SWT Muhammad dan maksud di sini, apa maksud Allah kata jika aku mencintainya maka jadilah aku sebagai pendengarannya. Ini dipanggil hadis yang Allah SWT Muhammad yang majaz, majazi. Allah dia kiasan, dia bukan hakiki kiasan. Yang perlu kita faham apa maksud dia. Maksud dia Allah SWT Muhammad, maksud dia Allah SWT Muhammad, maksud bila aku kasih kepada seorang hamba tu Allah SWT Muhammad, maka Allah SWT Muhammad jadilah Allah SWT Muhammad mana yang kat benar tadi? Dan jika aku telah mencintainya maka jadilah aku sebagai pendengarannya. Apa maksud aku pendengarannya? Apa maksud dia? Ini ulama syarah di sini. Orang terangkan kepada kita. Maksud dia apa? Bila Allah kasih kepada seorang hamba, Allah SWT Muhammad, hamba tu dia akan guna pendengaran dia ni, telinga dia ni untuk dengar perkara-perkara yang Allah suka. Maksud dia apa? Maksud hadis ni, Allah pelihara pendengaran dia. Bila Allah kasih kepada kita, kita tak akan suka, kita tak akan seronok dengar perkara yang haram. Itu dimaksudkan bila aku kasih kepada seorang hamba, maka aku sebagai pendengarannya. Aku kata Allah sebagai pendengarannya. Apa maksud aku pendengarannya? Aku jaga pendengarannya. Aku jaga. Kena tambah tu, aku jaga. Itu maksud syarah hadis. Baca tu dia mungkin kita keliru. Hadis ini perlu pada syarahan para ulama. Allah SWT. Maksud dia apa? Aku menjaga pendengarannya. Dan orang tu yang Allah kasih tu, dia takkan dengar melainkan yang Allah redha. Dia takkan pergi duk konsert-konsert apa disco, dia takkan duk. Orang yang Allah kasih, dia suka dengar Quran, dia suka dengar orang mengajarkan ilmu, dia suka dengar orang baca hadis, dia suka dengar Allah SWT Muhammad orang nasihat, dia suka dengar orang nasihat. Ni dia panggil telinga atau pendengaran yang Allah jaga. Itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa maksud Allah SWT Muhammad? Aku sebagai penglihatannya yang diguna untuk melihat, maksud dia Allah jaga penglihatan dia. Kekasih Allah, mereka tak tengok yang haram. Mereka tak tengok perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Kenapa Allah jaga penglihatan? Rasa tak teringin nak tengok yang haram, rasa tak teringin nak tengok aurat orang, rasa tak teringin nak tengok dosa. Nampak? Tu maksud dia tu. Dan apa maksud Allah SWT? Aku sebagai tangannya yang digunakan untuk memegang. Maksud dia Allah jaga tangan dia. Tangan dia tak mencuri, tangan dia tak sign kontrak-kontrak yang haram, projek-projek yang haram. Tangan dia tak sign luluskan program-program yang maksiat kepada Allah dah. Tangan dia tak guna untuk WhatsApp orang untuk menyakiti orang lain. Tangan dia tak guna tangan dia type message untuk sebar fitnah dalam Facebook, tak ada. Dia guna tangan dia untuk apa? Berzikir. Guna tangan untuk pegang Quran, pegang hadis. Guna Quran untuk drive kereta, mai ke majlis ilmu, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tangan dia telah dikasih oleh Allah. Allah jaga kasih, Allah jaga kekasih, Allah jaga tangan para kekasih dia. Okey, Allah SWT. Dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Apa maksud dia? Allah SWT. Allah pelihara kaki dia. Kaki orang yang Allah kasih, dia tak akan berjalan ke tempat yang Allah benci. Syukurlah kita pada Allah banyak-banyak sesudah ulang benda ni. Kenapa? Ini bukti ni Allah bagi pada kita ni. Syukur banyak-banyak. Terima dengan redha. Tengok, masa Allah, ya Allah, besarnya nikmat kamu. Kenapa? Kaki kami duk mai daurah. Allah SWT. Hari ni hari yang sama, ada tu majlis-majlis yang haram tu. Ada pub-pub yang buka, konsert-konsertnya, tempat-tempat yang haramnya. Ada. Tapi kenapa kita tak pergi? Kenapa kita lebih suka main ke sini? Tak gerak hati nak ke sana. Kaki kita berat nak ke sana. Kenapa? Allah kasih, Allah jaga kaki kita. Bila kita faham kata Allah jaga kaki kita, Allah kasih, maka kita kena jaga nikmat yang Allah bagi ni. Kalau kita jaga nikmat ni, Allah akan tambah lagi nikmat, Allah akan bagi lagi Allah SWT Muhammad kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung pada malam ni hadis yang ke-8. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Alhamdulillah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.